Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hazika binti Azhar. Saya daripada Diploma Insurans. Nombor matrik saya 08 DIN 17F1063 dan saya menjalani latihan industri di Allianz Insurance Malaysia Berhad, Kota Sabki, Johor Bahru, Johor. Syarikat Allianz Life Insurance merupakan satu syarikat insurans yang paling berpengaruh di Malaysia maupun di luar negara. Yang kedua, ia menawarkan perlindungan insurans yang pelbagai dan meluas tanpa mengira faktor usia. Okey, yang ketiga, ia menjadi satu syarikat insurans yang menawarkan premium yang rendah dan pulangan yang tinggi. Jadi amat sangat berbaloi jika kita melabur ataupun membuat insurans di Allianz Life Insurance Malaysia Berhad. Saya merupakan pelajar praktikal dan ditempatkan di Life Branch Operation Department. Di dalam departmen tersebut, terdapat 5 orang staff eksekutif, senior eksekutif dan branch manager. Di mana branch manager ialah Miss Ng Kisan, senior eksekutif ialah Miss Selailing dan 5 orang lagi staff ialah Cham Taulin, Kuasa Hun, Siti Sahila binti Omar, Nur Laila binti Zainal, Saiswari, anak perempuan Ramesh Naidu dan saya ialah Nurul Hazika binti Azhar. Di sini saya akan menunjukkan peta lokasi syarikat Allianz Life Insurance di Johor Bahru. Senarai tugas yang diberikan kepada pelajar praktikal ialah portal pelanggan, pemprosesan data pelanggan, agent link dan pengurusan data syarikat. Ini merupakan Allianz Customer Portal di mana mereka hanya perlu mengisi user ID dan password untuk login ke Customer Portal. Okey, mereka juga tidak perlu datang ke branch hanya untuk semata ingin bertanyakan di mana polisi mereka enforce ataupun lapse. Di mana polisi benefit terbahagi kepada dua, iaitu benefit withdrawal dan surrender. Okey, saya akan menerangkan tentang benefit withdrawal, di mana benefit withdrawal selalunya akan digunakan apabila pelanggan ingin mengeluarkan duit ataupun fund yang telah tempohnya telah matang. Okey, manakala surrender pula, pelanggan tidak ingin lagi meneruskan polisi mereka dan ingin surrender. Okey, di situ pelanggan akan mengeluarkan duit atau duit yang berada di fund mereka setelah sekian lama. Seterusnya, polisi servicing, di mana terdapat specimen signature form. Specimen signature form bertujuan untuk menyimpan bukti tanda tangan pemegang polisi untuk digunakan sebagai rujukan apabila pelanggan menghantar endorsement lain untuk diproses. Jika tanda tangan pada endorsement itu tidak sama dengan specimen signature form, maka pelanggan perlu menghantar specimen signature form yang baru untuk mengubah tanda tangan mereka. Yang ketiga ialah request for change. Request for change bertujuan untuk membuat sebarang perubahan pada pelan, premium dan sebagainya. Okey, seterusnya yang keempat ialah change of contact details. Change of contact details merupakan satu form di mana jika pelanggan ingin mengubah contohnya mengubah alamat ataupun email ataupun nombor telefon, mereka perlu menghantar form change of contact details dan staff di Life Branch Operation akan create service untuk mengubah apa yang mereka minta. Yang terakhir, credit card debit authorization, di mana pelanggan akan mengisi credit card number mereka pada form tersebut dan akan diberikan kepada staff Allianz. Ini bertujuan untuk jika mereka ingin menolak wang daripada credit card mereka, so pihak Allianz lebih mudah untuk deduct the premium from credit card. Seterusnya, agent link. Agent link adalah berfungsi sebagai membuat panggilan dan berurusan secara face to face, di mana saya akan menelefon agent jika ada maklumat yang tidak lengkap di dalam polisi pelanggan tersebut. Dan saya juga akan berurusan secara face to face jika agent tersebut datang ke syarikat secara direct. Scanning akan dilakukan sebelum balik. So basically, scanningnya ada dua jenis, which is 1 day scanning and 5 day scanning.
Okay, one day scanning tu bermaksud kita kena selesaikan semua dokumen untuk di-scan dalam masa 1 hari. And then 5 day scanning punya diberikan tempoh selama 5 hari baru kita boleh scan. Tujuan scanning adalah supaya staf Allianz di seluruh Malaysia boleh melihat dokumen tersebut di dalam FileNet. Okay, recycle paper. Biasanya syarikat mempunyai lebihan recycle paper untuk kita gunakan balik paper tu. So, tugas saya adalah mengecap recycle supaya kertas tersebut boleh digunakan semula. Seterusnya fotokopi. Saya diajar untuk menggunakan mesin photostat seperti untuk memphotostat IC, dokumen, one-sided scanning, two-sided scanning. Okay, last sekali crownboard. Crownboard ni fungsi dia adalah untuk meletakkan semua dokumen yang kita telah scan di dalam box tersebut. Box tersebut akan dilabelkan nombor siri supaya jika dokumen tersebut tidak terdapat di dalam FileNet, maka kita boleh lihat balik, rujuk balik nombor kod dia di FileNet tu, and then kita boleh cari and rescan balik. Ia memudahkan staff untuk rescan balik. Dengan adanya barcode di setiap box, ia dapat memudahkan staff untuk rescan balik dokumen tersebut. Projek utama yang saya lakukan di syarikat Allianz Life Insurance ialah mengadakan kempen untuk pelanggan mendaftar di customer portal. Ejen-ejen telah diberi taklimat ataupun meeting tentang kempen mendaftar di customer portal. Syarikat menggalakkan supaya pelanggan mendaftar di customer portal kerana ia dapat memudahkan lagi pelanggan untuk mendaftar sebagai ahli Allianz Insurance. Apabila pelanggan telah mendaftar sebagai ahli di Allianz Customer Portal, mereka akan diberikan reward seperti gift seperti keychain, buku, pen daripada syarikat Allianz Insurance sendiri. Dengan adanya Customer Portal, pelanggan tidak perlu datang ke branch untuk mendaftar sebagai ahli ataupun sebagainya. Sebaliknya, mereka lebih mudah dengan adanya Customer Portal ni, kerana walau di mana sahaja mereka boleh menyimak ataupun mendaftar sebagai ahli. Ini merupakan salah satu inisiatif syarikat Allianz Life Insurance untuk memudahkan kesemua pelanggan mereka untuk menjadi ahli. Antara kes yang diselesaikan ialah create surrender policy. Okay, first sekali surrender policy ni, before kita create, kita akan memastikan dan kita akan check di sistem sama ada kad pengenalan policy owner tu ataupun life assured pernah dihantar ataupun tidak. Jika tidak pernah lagi dihantar, maka kita akan call agent ataupun untuk hantar IC mereka. Yang kedua ialah memastikan tangan pemegang polisi sama dengan dokumen yang lain. Ini adalah untuk memastikan bahawa pemegang polisi adalah merupakan orang yang sebetulnya menandatangan polisi tersebut, bukan orang lain. Sebab tu kita kena mengecek terlebih dahulu tanda tangan daripada dokumen-dokumen yang lain. Step yang ketiga, menyimak payment. Jika DDA aktif di dalam sistem, maka kita harus batalkan DDA terlebih dahulu sebelum create servis lain. Ini penting kerana jika kita tidak batalkan DDA itu, duit pelanggan akan ditolak secara automatik. Yang seterusnya ialah membuat servis surrender dan pay up data. Step yang keempat ialah memeriksa nomination. Jika ada unit trust seperti spouse dan keluarga yang harus disign, maka perlulah disign seperti trustee. Jika trustee itu dinamakan oleh anak dan anak tersebut berumur 16 tahun ke atas, maka mereka perlu sign di surrender policy. Seterusnya, kita hendaklah menyimak fine. Jika polisi ialah fouling, maka kita harus scan dan email terus ke assessor, which is assessor tu daripada HQ,
Ini kerana amat penting kerana ia mengenai soal isu duit. Kebiasaannya, dokumen ini akan di-email kepada assessor sebelum pukul 3 petang. Dan seterusnya, membuat servis DDA jika ingin membatalkan DDA. Yang terakhir ialah scan to PPIL jika ianya power link. PPIL merupakan satu fail yang penting kerana untuk staf di seluruh Allianz Malaysia boleh melihat dokumen di dalam fail tersebut. Pertama, pengurusan masa. Sepanjang saya membuat praktikal di syarikat ini, masa saya amat terurus dan sangat baik kerana dari sini saya dapat belajar masa itu amat berharga lah. Okay, terutama apabila kita bekerja di sektor essential service dan syarikat swasta, masa itu sangat penting untuk kita mengejar target di mana yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okay, yang kedua ialah komunikasi. Komunikasi ni amat penting apabila kita berinteraksi antara staf yang lain. Okay, sebagai contoh, apabila saya tidak tahu tentang satu perkara untuk diselesaikan, saya akan bertanya kepada staf yang berada di dalam office tersebut dan berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Apabila kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka, kita akan dapat maklumat tersebut dengan jelas dan faham. Okay, yang ketiga ialah persekitaran tempat kerja. So basically, persekitaran tempat kerja amat penting kepada setiap pekerja-pekerja di situ kerana persekitaran tempat kerja merupakan salah satu faktor keselesaan untuk seorang bekerja. Jika persekitaran tempat kerja kita baik dan tenang, kerja yang ingin disiapkan, diuruskan amat mudah. Yang terakhir ialah pendidikan. Pendidikan ni saya akan menegaskan kepada pengetahuan yang saya dapat dan saya dapat belajar sepanjang di syarikat Allianz Life Insurance Malaysia. Supervisor saya telah memberi banyak tunjuk ajar tentang maklumat untuk menguruskan sesuatu perkara, sesuatu endorsement, sesuatu dokumen. So dari situ saya dapat sedikit maklumat jika dibandingkan sebelum ini saya tidak tahu apa-apa. Okey, memandangkan saya juga merupakan dari diploma insurance, so terdapat banyak perkara yang saya boleh praktikkan di tempat kerja. Apa yang saya telah belajar selama di Politeknik agak lebih kurang dengan apa yang saya buat di pejabat. Cadangan saya untuk pihak organisasi ialah memberi tugas yang lebih bersesuaian dengan kemampuan pelajar. Ini kerana apabila syarikat tersebut memberi banyak tugasan kepada pelajar praktikal, bimbang akan pelajar tersebut akan stres ataupun tidak mampu membuat semua kerja yang telah diberikan. Yang kedua ialah menambah lebih ramai pelajar praktikal di organisasi. Ini kerana ia dapat menambah income ataupun menaikkan prestasi syarikat apabila kerja yang dilakukan dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk pihak Politeknik pula, saya mencadangkan untuk membuat pemantauan dengan lebih kerap. Ini kerana lecturer ataupun pesyarah akan tahu di mana progres pelajar praktikal semasa melengkapkan jurnal ataupun report. Okey, yang kedua, pihak Politeknik perlu menyediakan nama-nama syarikat yang memerlukan tenaga pelajar praktikal. Ini kerana dapat memudahkan pelajar untuk mencari tempat praktikal dan tidak perlu menunggu jawapan yang terlama daripada syarikat. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.